Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kitab Al-Fiqh Al-Manhaji dalam bab jual beli, bab muamalat. Perbincangan kita pada kali yang lepas iaitulah tentang khiyar. Khiyar ni maksudnya apabila kita nak membeli atau menjual, kita ada pilihan. Jadi telah disebut dalam kitab kita ni, khiyar ni ada 3 jenis. Dia panggil satu, dia panggil khiyar majlis. Maknanya kita boleh pilih selagi kita berada dalam majlis. Majlis akad, jual beli. Khiyar yang kedua iaitulah khiyar syarat. Mana kita buat syarat, saya nak beli barang ni tapi syaratnya nak tengok dulu. Nak tengok dulu, nak tanya orang dulu. Buat balik rumah dulu, tengok setuju tak setuju orang rumah. Maka ini dibenarkan dalam masa 3 hari. Khiyar yang ketiga iaitulah khiyar aib. Khiyar aib ni maknanya kalau kita jumpa barang yang kita beli ni ada rusak. Ada kerusakan barang. Sama ada dia ni kereta ke hayawan ke apa saja jenis. Itu dia panggil khiyar aib. Jadi dalam Islam, Rasulullah SAW telah jelaskan kepada kita tentang tugas seorang Muslim. Tugas seorang Muslim iaitulah pada asasnya, urusan seorang Muslim dengan orang lain perlu dijalankan atas landasan saling menjaga hak. Jaga hak. Pembeli jaga hak dia. Penjual jaga hak. Masing-masing ada hak dia. Pembeli ada hak dia nak barang yang sempurna. Penjual ada hak dia nak duit bayaran yang penuh. Maknanya masing-masing ada nak. Pembeli nak benda tu buat cantik, murah. Penjual nak benda tu mahal, dapat untung banyak. Dan mesti adalah dijalankan di atas asas bersih daripada unsur penipuan. Nak tipu orang tak ada. Dalam Islam ni tidak ada unsur sebarang jenis bentuk penipuan. Sekarang ni orang nipu cukup pandai. Kadang-kadang dia telefon kita. Dia kata, Tuan telah dipilih. Nombor telefon Tuan ni, Tuan telah dipilih untuk pergi duduk di hotel mana-mana melancong 4-5 hari. Tapi syaratnya kena mari dulu. Buat perjumpaan di Kota Baru dulu. Itu cara nak menipu. Mari sekejap. Meluangkan masa untuk jumpa dengan dia. Pasal nak ambil hadiah. Bila pergi sana, masuk dalam perangkap, dia akan basuh orang ni, dia akan kempen orang ni, dia akan kecek orang ni. Akhirnya kita akan terpedaya. Sama ada beli barang dia ataupun memang kena tipu. Mana orang nipu sekarang ni, boleh katakan hebat benar. Hebat. Jadi kita kena hati-hati. Kalau orang telefon tu, terima hadiah, tak pergi lah. Memang karut ni, tipu ni. Dan lain-lain cara dia nipu. Orang nipu rumah satu nyakit dah. Ni masa sini panggil pula. Ni hotel besar ni. Tarah besar, banyak bisnes juga ni. Ada jamu makan lagi, mari sini. Jadi bila orang pergi sana, dia tutup pintu. Bagi tak lima apa cerita lagi, macam-macam cerita, yang akhirnya terperangkaplah kita. Maknanya asas pekerjaan orang mukmin, asas pekerjaan orang Muslim, tidak ada unsur nipu tak ada. Inilah hak jual beli ni, Allah SWT syariatkan perundangan. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Tuhan halalkan kepada kamu jual beli, haramkan riba. Asasnya berlaku riba, penjual jual beli ni antaradhim minkum. Mestilah redha meredai. Pembelinya redha, penjualnya redha dengan harga yang dijual, pembelinya redha dengan barang yang dia terima. Itu asas. Mana tidak ada unsur nipu, tidak ada unsur perkara-perkara yang tidak baik dalam dia. Penipuan bererti mengambil harta orang lain dengan jalan yang tidak sah. Itulah. Mana dia bagi putusan ringkas pada kita, nipu ni maknanya kita ambil harta orang yang tidak sah. Kalau pergi curi, orang nampak dia ni jahat curi. Tapi kalau dia nipu, boleh jadi orang tak boleh payah nak pesan. Kalau boleh nak igak pun tak boleh. Sebab dia nipu dengan cara baik. Tipu barang-barang atau tipu apa benda yang dia buat. Rasulullah SAW pernah memberikan peringatan yang amat keras kepada umat Islam supaya tidak menipu. Jadi banyak hadis Nabi SAW memperingatkan kepada umatnya jangan menipu. Dengan sabda Nabi SAW, man ghasya falaysa minna. Nabi kata man ghasya falaysa minna. Sesiapa yang menipu, dia bukan dari kalangan kami. Mana orang nipu ni bukan orang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tak cakap buat maulud lah dia. Kalau mai buat maulud berlarut juga. Bila-bila berlarut akak spanduk kain dah. Nabi lah junjungan kami, Nabi lah ikut saya kami. Hak jual akak kain, hak jual akak spanduk tu pun kain, belah pak beti. Oh ikut saya Nabi lah tu. Ini cerita manusia zaman moden menipu masyarakat. Ajar akak spanduk salahnya kita ni sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat maulud. Pakaiannya tak salah puan. Dengan betih napaknya segala benda mak dikau nampak belakang. Jadi apa benda lagi ni? Itu dia panggil yang asasnya Nabi kata man ghasyafa laysa minna, siapa dia menipu bukan di kalangan umat kami dah. Jadi hadis ni telah dijelaskan salah satu daripada contoh menipu dalam perniagaan ialah penjual menyembunyikan kecacatan yang ada pada barangan yang dijual. Walaupun dia mengetahuinya. Mana barang ni punah kita tak bagi tahu kepada orang, itu dipanggil menipu dah. Saya tak nipu, saya ayat dah orang tilik sendirilah. Orang nak tengok kadang-kadang tak ternampak. Tapi tu dia tahu benda tu rusak. Bagi tahu sajalah benda ni punah. Sudah kita. Kalau orang nak beli juga, dia nak terang, nak test, nak pergi baiki, itu pulang kepada dia. Tapi kita nak tipu dia, tak boleh. Punca pengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis di atas menjadi dalil bagi masalah ini. Jadi ceritanya hadisnya, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari dia lalu ikut tempat orang jual. Jadi dia lalu satu timbunan barang yang dijual. Nabi nak cek tengok dia masuk tangan dia. Tak tangan dia dalam barang hak di timbunnya barang ni tak. Jadi terkena basah di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk dia kata kuan basah bawah atas kering ni. Jadi hak atas cantik. Kering baik-baik. Comel, hak bawahnya basah dene. Nabi tanya, "Mahaza ya sahibat ta'am?" Apa dia benda basah di bawah ni atas kering? Sahabat ni, penjual ni kata apa? Asabatu sama ya Rasulullah. Allah kena hujan. Turun hujan. Jadi alih atas kering tu, ada jemah alih bawah tak kering lagi. Nabi kata, kalau macam ni, asingkanlah yang kering tak tepi, yang basah tak tepi. Hak ni harga lain, hak ni harga lain. Kalau benda tak rusak sekalipun, timbangan berbeza benda kering dengan benda basah. Tidak timbangan dia beza. Hak ni 1 kilo banyak. Sebab ringan. Yang basah ni 1 kilo sikit. Itu pun sudah masuk unsur penipu. Kalau benda tu rusak pula, mana 2 kali salah pula. Maka Nabi SAW kata, kenapa kamu tak letak benda yang basah, yang rusak ni tak tepi. Yang lain, yang kering tak di tepi. Jadi supaya orang nampak. Maka di sini Nabi kata, sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghasya falaysa minni. Siapa dia nipu, orang ni bukan daripada pengikut saya, bukan dari kalangan saya. Mana bukan bahasa jenis orang mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni orang menipu bukan. Jadi hadis ini menjelaskan perbuatan menyembunyikan kecacatan adalah suatu penipuan. Jelas pada kita. Sembunyi benda tak molek ni nipu lagi. Tak kira dari sudut jual beli ke, dari sudut orang ke, dari sudut apa saja. Barang-barang yang kita buat itu dipanggil menipu. Oleh itu menjadi tanggungjawab penjual untuk memperlihatkan kecacatan yang ada pada barangan yang dijual dan menyatakannya kepada pembeli. Jadi kena royak. Ada orang buat lagu ni. Kita dah cerita baru ni tentang bagaimana seorang sahabat nama dia Jarir ibn Abdullah al-Bajali. Jarir bin Abdullah al-Bajali ni radhiyallahu ta'ala anhu seorang sahabat. Dia ni apabila nak jual, dia akan tunjuk pada orang, ni barang ni bagus ni, tapi sini rusak. Ada sedikit kerusakan. Ni benda ni punah sini, tak molek sini. Jadi awak pilih lah, nak beli ke tak beli. Orang pun tanya, koyak ke dia. Yarhamukallah, Jarir. Allah Ta'ala lah bagi rahmat pada kamu. Kalau macam ni lah peranganmu ni, jual segala benda tunjuk belakang orang, ni cari, oh ni tak molek. Tak lakulah barang kamu. Tak lakulah barangmu ni. Kata di Jarir, inna bay'na Rasulullah. Biarlah tak aku pun. Sebab kami telah ikat setia, bai'ah, ikat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li ahli Islam. Aku ikat setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi nasihat kepada setiap orang Islam, aku bagi nasihat. Termasuk dalam jual beli sekalipun kita, ya ni awak nak beli. Sini tak bagus. Sini rusak, sini tak molek. Koyak belaka. Jadi dalam hadis lain kata Imam Nawawi dalam syarah pada Sahih Muslim,
Dia kata hadis Jarir ini manqabatun. Suatu kemuliaan, suatu ketinggian kedudukan Jarir radhiyallahu taala anhu. Dia kata satu hari dia suruh Jarir ini suruh hamba dia pergi beli kuda. Mungkin beli kuda seekor. Hamba dia bawa duit pergi jumpa kuda bagus, dia beli 300 dirham. Ekor kuda harga dia 300 dirham. Buat balik. Jumpa dengan Jarir, dia kata Jarir ni kuda dia. Terah. Jarir pun terah. Sedap kuda ni. Tak pernah sabar dengan harga 300. Tak lama tuai dia mari. Tuai kuda tu mari nak ambil duit. Dia kata Jarir, nak ambil duit saya. Jarir kata apa kepada tuai kuda ni? Dia kata, hei, sahibal faras. Hei tuai kuda. Kuda kamu ini khairum min 300 dirham. Kuda kamu ni bukan harga 300. Berapa mau jual 300? Naik 400. Setuju? Setuju? Kau naik, siapa dia penjual mana tak setuju jual lagi mahal. Dia kata 400 pun tak boleh lagi. Naik 100 lagi. 5 kata akhir kali sampai harga kuda naik 800 dirham. Jadi kata 800 dirham, molek ratu. Ini baru harga sebenar kepada kuda kamu. Fashtarahu. Dia pun beli dengan harga 800. Bayar duit pada tuai dia dengan harga 800. Hak asalnya, hamba dia, maula dia tadi pergi nak pergi beli dengan harga 300. Dia royak nasihat pula kepada tuai dia, jangan. 400 tuai kata. Tak boleh lagi. Tuai tu tawar naik harga. Kalau berlaku atas dunia ni, mana kalau kita kata, tak ada orang buat lagi ni. Jawabnya ada. Siapa dia? Tulis ingat nama ni. Jarir Ibnu Abdullah Al-Bajali. Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ada. Jadi kalau kata, tak ada orang kerja lagi ni. Kata ada. Siapa dia? Sahabat Nabi. Lepas tu, kitanya lagu mana kita? Kena ikut jugalah. Tak ikut rasa nak sahabat Nabi dah. Orang lain-lain nak ikut. Setengah-setengah. Sebab tu ada berhimna nak ikut. Ni ikut Nabi Sunnah. Tapi dalam bab ni, tak ada bunyi apa. Jadi Jarir bin Abdullah dia kata apa? Bila orang marah dia jadi apa mu ni pula? Tu dia nak 300 kata dia. 400. Mu siapa tawar sampai 800 ni kenapa? Jadi Jarir ulai balik hadis dia ni, inni bay'atu Rasulullah. Aku telah bai'ah ikat setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushi li kulli muslim. Nak bagi nasihat setiap orang muslim, aku akan bagi nasihat. Nasihat aku kepada dia, harga dia bukannya 300, harga dia 800 dirham. Jadi aku bagi nasihat, aku bayar mengikut harga yang dia suka. Itu cerita Jarir Ibn Abdullah. Jadi kenyataan ini disokong oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. La yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi 'aibun illa bayyanahu. Maksud dianya, seorang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual sesuatu barangan yang ada kecacatan kepada saudaranya, kecuali dia menjelaskan kecacatan itu kepadanya. Mana tak boleh kita jual benda tak baik, kecuali kita bagi tahu kepada saudara kita ni benda ni rusak. Awak nak juga ambil, tapi kena baiki. Hadis tadi, man ghasya falisamana, riwayat Muslim. Hadis yang Al-Muslimu akhul Muslim ini riwayat Ibnu Majah daripada Uqbah bin Amir. Nombor dia 2246. Jadi orang bukan Islam juga termasuk dalam maksud hadis ini. Berdasarkan kepada hadis pertama tadi. Kerana hadis ini bersifat umum. Akhlak dalam Islam bersifat kemanusiaan. Dan setiap manusia perlu mengamalkan akhlak ini. Baik sesama Islam dan juga kepada orang bukan Islam. Jadi kita dah bagi tahu dah. Masalah menipu ni dalam semua perkara. Tak boleh menipu. Tak boleh menipu segala benda. Sama ada dalam jual beli, dalam orang nak minyak orang. Ni tidak. Bila orang tu mari, buat mari rumah kita banyak sikit. Hadiah-hadiahnya dengan banyak sikit lah. Buahnya dengan makanan, dengan apa. Pak cik kena jadi orang tengah ni. Tak apa, beres. Beres apa? Dia tak kenal apa orang nak minyak. Tak kenal. Baru je orang cerita. Dia kata hampir-hampir. Dia kata adik dia sendiri. Kerana pok saudara dia ni makan kecek orang. Mari bagi rumah banyak ni. Tak apalah anak saudara saya tu kosong lagi.
Rupanya kawan ni di Kuala Lumpur tu bermasalah besar di sana. Dengan kerja-kerja yang cukup meragukan. Sanggup nak anak saudara yang di sana. Jadi orang tahu. Orang balik tiket kena. Jadi inilah ayatnya tak ada dah. Bersifat an-nusul li kulli muslim sudah hampir pupus. Ada nasihat untuk apa? Kalau orang mari bagi rumah kita, tak apalah. Anak saudara pun boleh dah takut. Sanggup boleh. Inilah masalah yang ada sekarang ini. Suka kita nak cerita pada muslimin dan muslimat sekalian. Satu cerita. Iaitulah Ma'qil ibn Yasar al-Muzani. Ma'qil bin Yasar al-Muzani ini seorang sahabat. Seorang sahabat dalam keadaan sakit. Sakit yang nak mati dah. Mana sakit kuat. Tiba-tiba datanglah ke rumah dia seorang pemimpin yang hebat. Yang berani. Berani menang dia ni. Nama dia Ubaidillah ibn Ziyad. Ubaidillah ibn Ziyad ni mari ke rumah Ma'qil ibn Yasar al-Muzani. Nak ziarah dia. Sebab Ma'qil ni sahabat. Orang hebat. Ubaidillah ibn Ziyad ni siapa dia? Salah seorang daripada orang yang terlibat dalam kes pembunuhan pada cucu Nabi. Sayyidina Husain. Radhiyallahu ta'ala. Dalam kitab sejarah kata, orang yang masuk dalam majlis Ibn Ziyad ni, Ubaidillah Ibn Ziyad ni, ada kepala Sayyidina Husain. Radhiyallahu ta'ala tu dicokok depan dia. Dia tengok kepala Husain. Sahabat Nabi. Yang bernama Ma'qil. Radhiyallahu ta'ala. Bila dia tengah sakit nak mati. Ubaidillah ni yang hebat ni, berani doa ni orang ni. Masuk jumpa dia, dia ambil kesempatan nasihat pada orang ni. Dia kata, apa? Ubaidillah. Duduk sini. Aku nak cerita kepada kamu satu hadis yang aku dengar daripada Nabi SAW. Dan aku rasa aku ni memang nak mati dah. Penyakit aku ni bawa mati dah. Kalau tak mati lagi, aku tak royak kamu. Bimbang juga dia kamu. Kepala Sayyidina Husain duduk depan dia. Bawa kepala Ma'qil. Tak sehebat cucu Nabi lagi. Dia kata aku ni nak mati dah. Ubaidillah. Kalau royak, tak royak pun takut bahaya juga. Baik aku royak kamu apa yang aku dengar daripada Nabi SAW. Dia kata apa? Ya Ubaidillah ibn Ziyad. Aku dengar Rasulullah SAW bersabda. Ma min abdin yastar'ahu Allah ra'iyatan. Mana-mana hamba Allah Ta'ala makhluk ini. Yang Allah SWT bagi kepada dia kuasa menjaga rakyat. Kuasa nak jaga rakyat. Falam yu'tiha nasihatan. Tetapi kuasa ni diguna untuk menindas rakyat. Untuk tekai tu tekai ni. Tidak bagi nasihat kepada rakyat. Tidak bagi nasihat kepada pengikut-pengikut dia dengan baik. Cara kena naik benda ya contohnya. Masalah rakyat tak ada rasa. Masalah ada juga sikit-sikit. Dekat-dekat dengan musim tertentu. Apa nak jadi orang ni kata dalam hadis Nabi SAW, illa lam yajid raihatal jannah. Kata Nabi SAW, pemimpin yang jaga hal umat Islam tetapi tidak memberi nasihat kepada dia. Yamutu yauma yamut. Pada hari mereka ini mati, dia tidak akan dapat cium bau surga. Tengok seorang sahabat. Nasihat kepada pemimpin. Dia kata, kalaulah mau menipu rakyat. Tak kira menipu dalam bab apa pun. Menipu dalam bab projek kau, menipu dalam pilihan raya kau, menipu kau saja pun. Yamutu yauma yamut. Pada hari mu mati. Kata Nabi SAW, lam yarih ra'ihatal jannah. Orang ni tak akan cium bau surga. Ini cerita berat. Apabila duduk dalam keadaan kita hari ini menipu dalam jual beli. Nipu jual beli pun nipu. Nipu dalam mengundi. Nipu. Semua sekali menipu ni tak kira apa. Nipu dalam perbualan. Menipu dalam percakapan. Menipu dalam berita. Berita hari ini siapa orang nak dengar apa takut. Terlalu banyak penipu apa. Semua sekali akan jumpa lah orang-orang lagi ni. Sebagaimana nasihat Ma'qil ibn Yasar pada Ubaidillah bin Ziyad. Hadis ini riwayat Bukhari. Nabi bagi amaran keras-keras. Orang yang jadi pemimpin, ada kuasa, tak nasihat kepada rakyat dia, tidak menjaga rakyat dengan sepatutnya, menipu rakyatnya, lam yarih ra'ihatal jannah, orang ini tak akan cium bau syurga. Jadi selain penjual, sesiapa saja yang mengetahui kecacatan tersebut, juga wajib menjelaskannya kepada orang lain, walaupun dia bukan penjual maupun pembeli. Apa saja yang kita tahu, orang ni memang nipu, jangan sayang dengan dia, jangan apa ni bersama, wajib kita kena bagi tahu. Kalau tidak, ni masuk dalam hadis ni. Dia kata apa ni? Selain penjual, siapa saja yang mengetahui kecacatan tersebut, wajib menjelaskannya kepada orang lain,
Walaupun dia bukan penjual maupun pembeli. Kita tak ada terlibat dengan apa-apa. Tapi kita tahu orang ni ada aib. Orang ni ada cacat celanya. Orang ni ada perkara-perkara yang tidak baik. Maka wajib kita kena bagi tahu. Ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. La yahillu li ahadin yabi'u syai'an illa yubayyinu ma fih. Wa la yahillu liman ya'lamu dhalika illa yubayyinuhu. Tidak halal bagi seorang yang menjual sesuatu kecuali dia menjelaskan kandungannya. Dan tidak halal bagi sesiapa yang mengetahuinya kecuali dia menjelaskannya. Orang yang tahu kena bagi tahu kepada orang bahawasanya perkara ini tidak baik. Kalau tidak kita termasuk di kalangan orang ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam Musnad daripada Wasilah ibn al-Asqa. Jadi ceritanya Imam Ahmad cerita dalam kitab dia Al-Musnad. Wasilah ibn Asqa ni sahabat. Mari seorang yang bernama Abu Sibah dibeli unta di rumah di tempat Wasilah ibn Asqa. Bila Wasilah ni radhiyallahu taala sahabat Nabi, dia tahu kawan ni mari beli unta di kapal dia ni. Dia pergi lalu. Dia kata wahwa yajurri da'u, tarik kain dia. Tak ada nak pakai kain ni sebab tak tahu ni pakai heret kain ni. Pasal nak pergi winasihat ke pembeli tadi. Tengok orang ni heret unta keren nak balik rumah dia dah ni, goget-goget nak kelik, dia sekat dengan jalan. Dia kata, "Ya Abdullah, hamba Allah ni, ishtaraita, mu beli kau unta ni?" Dia kata, "Beli dah." "Tu yang unta banyak apa kamu unta ni?" "Ada cerita apa-apa?" "Tak ada cerita apa. Saya kenal unta dia pakai ambil duit. Aku jual, aku beli, tak ada sesama tak ada." Dia kata di Wasilah bin Asqa, dia kata, pembeli, Alhamdulillah ni, mana dia panggil Alhamdulillah. Unta ni gemuk pada zahirnya. Nampak sehat. Daging banyak. Tapi aku nak tanya, membeli ni untuk apa? Unta ni. Nak sembelih makan daging ke? Ke ada pijak lain? Biasa unta ni orang Arab dia buat kenderaan. Buat kereta. Mana kalau membeli nak makan daging, cerita lain. Kalau beli nak naik, cerita lain. Jadi kata di pembeli tadi, ya Syekh, aradtu biha safar. Dia kata, qultu aradtu alaiha al-hajj. Saya beli ni bukan nak sembelih ni, nak pergi haji dengan unta ni. Nak pergi haji pula dia. Kata di Wasilah radhiyallahu taala anhu, kalau mau nak pergi haji, kalau nak sembelih tak apa, unta lagi banyak gemuk. Tapi kalau nak naik dia, di kaki dia ni ada lupa. Ada penyakit di kaki dia. Mana tak akan nak pergi Mekah tak apa sakit kaki dia. Jadi, mari tu unta dia kata, aslahakallah ya Syekh. Allah Ta'ala lah baik ni apa, ya punah bisnes saya. Orang tu beli dah ikut dia lah, lagi mana pun. Bapa hidup tanya dia nak makan ke nak belah ni. Dia tak ada pergi Mekah, dia sebelah unta tu. Kata di Wasilah, radhiyallahu ta'ala anhu, la, tak boleh aku diam masalah ni. Sami'tu. Tengok ni sedap sahabat. Aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dia membaca hadis, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang yang menjual sesuatu kecuali dia menjelaskan kandungannya, dan tidak halal bagi siapa yang mengetahuinya kecuali dia menjelaskannya. Mung sebagai penjual, mung tahu unta mung sakit kaki, mung tak royak ke dia. Saya yang tahu unta ni sakit kaki, wajib kata saya nasihat kepada orang ni, bagi tahu kepada dia, kalau beli nak sembelih silakan, tapi kalau beli nak pergi haji, unta ni sakit kaki, tak nak jalan jauh. Radhiyallahu taala alaihi jami', itulah cerita sahabat Nabi. Kalau kita kata tak ada orang buat macam ni, ada. Walaupun zaman dahulu, tetapi ceritanya ada. Itulah radhiyallahu taala alaihi jami'. Balik pada cerita kita ni, apabila akad jual beli telah terijab dan kabul, termeterai, terjadi dah, dan pembeli telah memperolehi barang yang dijual tanpa dinyatakan sebarang kecacatan pada barangan tersebut, kemudian baru disedari wujudnya kecacatan pada barangan itu, jual beli tersebut sah. Mana jual apa unta sakit kaki, tapi jual beli dia sah. Walau bagaimanapun pembeli diberi pilihan sama ada merelakan kecacatan yang ada atau memulangkan semula barangan tersebut kepada penjual dengan dia membatalkan jual beli tersebut dan mengambil semula bayaran yang telah dibuat. Dia dibenarkan berbuat demikian sekiranya dia tidak mengetahui kecacatan tersebut wujud ketika akad dibuat. Jadi waktu kita akad ni kita tahu benda ni memang rusak. Lepas orang itu baru tahu, maka hak pembeli dia boleh hantar balik barang tersebut. Boleh hantar balik. Jadi
Dalil-dalil masalah ini ialah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan ibta'a ghulaman fastaghallahu thumma wajada ay ra'a bihi aiban faraddahu bil aibi faqala al ba'i'u ghallatu 'abdi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al ghallatu bid dhaman. Maksudnya seorang laki-laki telah membeli seorang hamba. Ketika menggunakan khidmat hamba ini, mana dia guna hamba dia ni boleh hasil banyak dah. Upah dia nya apa-apa. Didapatinya hamba ini cacat. Bau napok. Oh, dia ni nyakit kuat rupanya. Kerja sikit, cara lelah. Contohnya. Lantas dia mengembalikan hamba ini kerana kecacatannya. Namun penjual berkata, di mana keuntungan hamba saya ini? Kalau saya kerja 3 hari lepas, boleh gaji dah. Minta mana gaji dia? Tak juga dia minta balik duit gaji hamba dia kerja. Nabi SAW bersabda, keuntungan menurut tanggungan. Al-ghallatu bid-dhaman. Ghalah ni, hasil kerja dia boleh RM50 sehari ni, 3 hari atau 50. Boleh kepada orang yang dhaman. Maknanya kalau hamba ni sakit, hamba ni kena apa-apa, jaminan dia ke atas tuai dia hak beli tu. Bukan ke atas tuai asal. Maka orang tuai asal adalah tuai pembeli lah boleh. Mu ambil saja habis semula. Hamba kenapa tak bagi tahu dia sakit? Keuntungan hamba saya ini bermaksud upah hasil kerja yang dilakukan oleh hamba itu. Keuntungan menurut tanggungan bermaksud sebarang keuntungan yang diperolehi menjadi hak orang yang bertanggungjawab terhadap barangan tersebut ketika keuntungan tersebut diperolehi. Jadi selain hadis ini, hadis musarrah. Dia tulis Rumi itu musarrah gitu tak? Dengan sad. Min sad ra alif tabula. Musarrah. Musarrah ni makna hadis yang akan datang ni orang ni tipu dia, tipu. Dia ambil kambing dia yang ada susu, dia tak pernah susu 3 hari. Jadi bekak susu kambing dia ni. Bila orang mari tengok, oh, dia ni hebat ni. Kambing ni bagus ni, kita beli susu banyak ni. Padahal tu dia tak pernah 3 hari dah. Bertebak kambing sakit-sakit pek dia. Sudah pergi perah, balik rumah perah, esok kepek tak ada apa-apa. Tunggu 3 hari pun tak baru pergi susu. Jadi kita boleh hantar. Kita panggil hadis musarrah, dia panggil hadis. Orang tipu jual kambing, buat lalu susu banyak, rupanya tak ada susu. Akan mari lepas ni. Yang dalil yang pertama hadis Aisyah dan hadis musarrah. Dalil yang kedua berpandukan kepada akal. Pada dasarnya jual beli mestilah melibatkan barangan yang sempurna. Pihak pembeli akan membuat bayaran penuh hanya bagi memperolehi barangan yang sempurna. Dengan ini barulah wujud timbal balik antara bayaran yang dibuat dengan barangan yang dijual. Inilah kehendak pembeli ketika bersetuju dengan jual beli tersebut. Jika barang yang dijual tidak dapat digunakan kerana kecacatan yang ada, ini bermakna tujuan pembelian tersebut tidak tercapai dan tidak bertepatan. Dari segi akalnya, orang beli ni nak bagai itu sempurna. Jadi kalau dia kata benda tak aib, cacat, tak sempurna, maka menjadi hak dia hantar balik sana, tidak sampai maksud dia. Baiklah, kita berpindah kepada syarat-syarat siar aib. Ada beberapa syarat dia. Yang pertama, syarat dia dapat dibuktikan kecacatan tersebut mestilah sememang yang sedia ada. Walaupun kita tengok tadi nampak okey, tapi bila balik ke rumah bekas patah, kita kata benda kita beli tu patah tu. Bila tengok di besi tu, Allahu Akbar, kita beli tadi hak meninggal sikit lagi nak patah. Dalil dia tu lama dah patah. Itu dia panggil aib qadim. Jangan patah baru bila kita orang klik, belanggar baru patah, tak ada hak lagi kita nak hantar balik. Naknya aib tu mesti ada lama. Kalau aib baru tak boleh. Syarat yang kedua, berdasarkan amalan perniagaan. Kecacatan tersebut dianggap sebagai kecacatan yang boleh menjelaskan nilai barangan. Cacat sini, naklah cacat kepada nilai barangan. Ini kena bahas. Ada orang beli lembu. Tujuan dia nak gapo? Nak meleh. Jadi walaupun dia beli lembu ni nak meleh. Dia timbang di tempat timbangan lembu. Oh, dia kata lembu ni bagus besar ni, spekul lebih. Tapi lembunya kaki tempang. Cecok kaki dia. Atau lengok putus, cabut. Sah ke tak sah jual beli dia? Sah. Sebab apa? Sebab dia nak daging. Dagingnya cukup. Timbangan hak dia beli, nak spekul tu memang dapat. Itu sama-sama. Jadi nilai kena tengok pada benda. Ada orang beli lembu, beli kambing, nak korban. Tiba-tiba bila balik, rumah duduk sehari, tengok lembu ni jalan ngongek gini. Sedangkan korban ni syarat dia, arjak
Yang tempang tak boleh. Hak buta pun tak boleh. Hak banyak lagi cacat celah yang ada ni tidak sah untuk korban. Maka oleh kerana lembu dia jalan ngongek-ngongek tak betul, walaupun nampak dia tu sihat, maka dia jadi tidak sah nilai dia tadi, maka dia berhak atas balik. Saya atas balik lembu awak ni walaupun nampak molek, daging banyak, tapi tidak cukup syarat untuk nak korban. Jadi dia tengok pada nilai. Mana kalau nilai dia hilang nilai dia pada asasnya, maka kita boleh berhak hantar balik. Kalau nilai dia tak hilang dengan cara yang disebut tadi, maka tidak ada hak untuk kita hantar balik, walaupun dia cacat dari sudut fizikalnya, tapi tidak memberi kesan pada daging dia. Dan daging dia boleh jual dengan keuntungan yang lebih juga, jadi tidak menjadi kesalahan. Syarat yang ketiga, pada kebiasaannya kecacatan tersebut tidak wujud. Lagu mana pula? Syaratnya tak ada cacat celah. Ini kita contoh pada orang beli kereta. Bila kita beli kereta baru, tayar dia mesti baru. Brake dia baru. Lampu dia baru. Itu sama-sama. Kita balik rumah kita. Start itu, nyanyi itu, lampu tak nyala. Itu dia panggil air. Maka kita berhak bagi balik kedai kereta awak ni, tak boleh. Lampu tak nyala. Itu kalau kereta baru. Itu dia panggil. Kebiasaannya tak ada cacat celah bila kereta tu baru. Tapi kalau beli kereta orang pakai je, kereta terpakai, biasalah tayar botok tu beri tak makan pun nak kata macam mana kita terah. Dah ni makan klik rumah, tak apa makan molek. Itu kereta second hand, kereta mustakmal, kereta dah pakai dah. Jadi kata ulama di sini, berbeza perkara ni. Semua tengok dah tadi, boleh jalan molek. Tiba-tiba klik-klik molek, pun tak ada tayar ni. Macam mana ni? Dia beli kereta terpakai. Itu tidak jadi masalah. Kereta memang kereta ni orang pakai, sebab itulah dia, tayar dia pun ada. Itu dia panggil 3 syarat. Syarat yang pertama, nak khiar aib ni. Kita nak hantar balik barang ni. Syarat yang pertama, iaitulah mestilah kita buktikan. Cacat itu lama dah. Duduk dengan tuan dia dulu lagi. Bukannya kita beli saat ni baru jadi cacat. Tidak menyabik kita. Maknanya tidak kerana cerita cacat. Asal dia tuan lagi cuma waktu pergi tilik tadi tak nampak. Syarat yang kedua, iaitulah kecacatan ini memberi mudarat kepada hasil. Memberi mudarat kepada niat kita nak beli sana. Kita nak beli kerana apa? Niat tak beli. Macam orang beli kereta sewa, taxi. Dia nak beli kereta sewa ni kerana dia tu ada permit. Tiba-tiba mari-mari tuan dia kata permit dia mampu lama dah tak pakai dah ni. Tak nak driver taxi. Jadi dia berhak atas kelis kerana dia nak beli tadi tujuan dia beli untuk apa. Jadi permit tak ada dah ni. Kalau nak beli untuk pakai boleh, nak jadi kereta sewa tak boleh. Jadi macam-macam lah benda yang dia dalam perbahasan jual beli kita ni cukup berhalus. Dalam syariat Islam tidak ada yang tidak indah dalam agama kita. Jadi bilakah khiar barangan, khiar aib boleh dipulangkan? Kita boleh hantar bila kepada hak khiar aib? Jawab dia hak memulangkan semula barangan kerana khiar aib itu diberikan sebaik saja kecacatan tersebut dikenal pasti. Bila kita tengok benda, punah. Kena pergi atas balik selalu. Tak boleh tangguh. Biarlah. Atas minggu-minggu rupiah. Tak. Kecuali kedai tutup dah. Nak pergi atas malam ni tak boleh. Maka pagi esok lah yang kita kena hantar. Kalau tangguh. Bila dah awak tahu benda dia rusak? Minggu lepas. Lepas tu? Tak apalah. Jadi akhirnya. Hak kita tak boleh. Maknanya khiar aib ni kita kena hantar selalu. Hak ini juga gugur jika pembeli menggunakan barangan tersebut setelah menjedari kecacatan. Jadi yang pertama kena atas lalu bila tahu. Yang kedua jangan guna dia. Kalau lepas tahu pecah dah pun. Boleh terai juga sikit-sikit lagi. Tak jadi dah. Dia tahu terai kata. Sompoi dalam gurut rumah juga. Jawabnya gugurlah hak dia nak hantar lagi. Baik. Pertambahan pada barang yang cacat. Barang kita ni cacat tapi dia tambah dah. Lagu mana nak buat. Tambah ni ada terbagi pada dua. Ada tambah yang boleh berpisah. Ada tambah yang tak berpisah. Jika pertambahan tersebut tidak boleh dipisahkan. Contohnya pertambahan dalam bentuk lemak pada haiwan. Kita beli kambing. Makan molek 3 hari. Nak minum susu dia ni. Lepas pada 3 hari gemuk dah haiwan kita. Tapi susu tak ada juga. Sedangkan beli kambing tadi nak buat susu. Maka macam mana nak buat? Dia bertambah ini. Atau jahitan pada baju. Beli bajunya ditambah. Buat rebel, buat berapa ganda lagi. Pembeli boleh memulangkan semuanya ataupun meneruskan jual beli tersebut. Pembeli berhak membuat pilihan ini kerana pertambahan ini menjadi sebahagian daripada barangan tersebut. Baik. Jika pertambahan tersebut berasingan.
Pembeli boleh memulangkan barangan cacat tersebut tanpa pertambahannya. Melepas kita payah molek boleh benda tanpa tambahan. Ini kerana pertama ini berlaku dalam tempoh pemilikannya dan dalam tempoh tanggungannya. Inilah yang dinyatakan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, keuntungan menurut tanggungan. Keuntungan ialah pertambahan yang dihasilkan dari suatu usaha atau sebagainya. Maknanya kambing yang kita beli ni kita payah dia boleh anak dia. Lepas tu baru tahu dia ni tak ada susu dan sebagainya, maka kita boleh hantar balik mak dia, tapi anak dia boleh kepada orang yang hajum dia. Itu maksud dia nya keuntungan mengikut tanggungan. Kita duk jaga dia, kita duk makan dia, tiba-tiba tuan dia nak ambil sekali dengan anak, itu tidak ada. Baik. Kecacatan tambahan kepada kecacatan yang sedia ada. Lagu mana pula hal ini? Cacat ada dah tapi tak nampak. Bila kita pergi buat hak cacat baru ni, punah hak yang kedua ni baru nampak benda tu salah. Hak ni mudah ya contoh dia. Kita ni nak beli buah timun jenis, buah tembikan. Tujuan apa nak beli buah timun? Nak makan. Nak makan ni nak hak buruk kan, nak hak comel, hak kuning atau hak merah. Nak mesti nak sempurna. Baik. Cacat ni, cacat dah masa beli tadi pun, macam buat tepuk secara mana pun, dia bunyi macam tu lah, muka dalam kulit. Bila buat balik di rumah kita belah timun ni. Belah ni nama dia mencacatkan baru atau tidak? Cacat baru, sebab kita pergi belah. Maka tidak memberi kesan. Cacat baru ni tak memberi kesan, kalau kita tak belah, kita tak akan tahu timun sampai bila, tak boleh tahu dia cacat ke tidak. Itu dia panggil kecacatan tambahan kepada cacatan yang sedia ada. Mana cacat tambahan ni dengan sebab kita buat ni baru tahu hak dia ada, itu dia panggil tidak menjadi masalah. Yang seterusnya syarat tiada cacat. Maknanya kita nak beli, saya nak jual barang saya ni, awak tengok molek. Tengok. Lepas pada beli ni tak boleh dah. Kalau kata ada cacat ke apa pun tak kira dah, tak boleh beli. Jadi di sini ada juga jika penjual meletakkan syarat kepada pembeli ketika akad bahawa dia tidak bertanggungjawab terhadap barang kecacatan yang ada pada barang yang dijual, akad itu sah. Akad ini sah juga kecuali kepada benda yang zahir nampak, boleh tengok semua sekali, maka di sini dia tak akan lepas juga. Yang dikecualikan di sini iaitulah jika barangan yang tersebut yang dijual tersebut bernyawa, penjual boleh melepaskan sebarang tanggungjawab terhadap sebarang yang nyata, yang tidak nyata sahaja pada barangan tersebut pada masa akad. Manakala kita jual kambing, kita kata kita ni jual kambing ni tak ada cacat, saya tahu ni. Saya tahu. Tapi kalau ada juga lepas pada ni, saya tak tanggungjawab. Jadi itu payahlah sikit dia nak buat. Jadi di sini berlaku kepada apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar, Ibnu Khattab. Abdullah bin Umar dia jual kepada seorang dia, iaitu dia jual hamba miliknya dengan 800 dirham. Bila orang ni beli, Ibnu Umar kata tak ada cacat. Beli tak lama balik rumah dia nampak cacat. Hamba ni malah kau berapa adalah cacat dia nya. Orang ni hantar balik pada Sayyidina Umar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bawa kes ni kepada Sayyidina Osman. Masa tu jadi khalifah. Osman kata, ya Ibnu Umar, mensumpah dengan nama Allah Ta'ala, hamba-mu ni tak cacat. Ibnu Umar kata, aku tak sumpah benda ni. Bawa ke 800 dirham, saya tak sumpah, aku ambil balik semula. Dia ambil balik semula hamba dia, dan dia pergi jual pula dengan 1,500 dirham. Ibnu Umar kata, tengok, aku jaga nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak bersumpah main-main. Bukan zaman kita dulu ni. Sikit kes sumpah. Naik atas masjid sopa, naik atas mimbar sopa, naik atas petang ceramah sopa. Akhirnya apa jadi? Hak sopa-sopa ni semua ni karut main belaka tengok sahabat Nabi. Takut dia nak sopa. Dia tahu. Benda ni aku tahu, benda ni aku tak tahu. Dia ni ada aib. Tetapi Ibnu Umar jaga lidah dia daripada bermain-main nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak sopa. Ibnu Umar kata bila aku tak sopa, Allah Taala ganti kepada aku hamba ni, dia jual dengan harga 1,500 dirham. Itulah muslim-muslimat kita kena ingat. Bahawasanya nama Allah SWT ni jangan main-main. Dalam masalah menipu orang apa berat, menipu apa saja dalam jual beli, dalam perundangan, dalam pemerintahan, dalam kuasa kita, dalam percakapan kita seharian pun, janganlah kita menipu, kerana perbuatan tersebut akan mengundang bala Allah SWT. Jadi itulah di antara perbincangan kita yang sebab kita ulaskan dalam masalah khiyar aib. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk pula kepada dalam beberapa bentuk jual beli khusus dalam perbincangan kita yang seterusnya, insyaAllah.